Saya nak bagi tahu satu benda ya. Ada satu kumpulan manusia adalah golongan yang disebut sebagai dalam dunia skincare adalah golongan yang rugi. Siapakah golongan yang rugi? Golongan yang rugi adalah golongan yang pada waktu malam sebelum dia tidur tu dia tidak ada rutin sebelah malam yang bagus. Dia sangat rugi. Kenapa perlu ada rutin sebelah malam yang bagus? Sebab ada proses yang berlaku pada tubuh kita dan terutamanya pada sebelah malam ada proses-proses yang khusus. Kalau kita bantu proses ini, kita membantu kulit kita untuk menjadi lebih sihat, lebih anjal, lebih cantik, lebih mulus, lebih lama lagi. Jadi, kita nak bincangkan tentang macam mana nak jaga kulit pada sebelah malam agar anda tidak tergolong di dalam golongan yang rugi. Hai Glowy Girls, Glowy Guys. Ada tak di kalangan anda yang mempunyai rutin sebelum tidur, rutin penjagaan kulit lah ni, ya? Sebelum tidur yang konsisten. Ada? Angkat tangan. Alright, very good. Kalau ada yang belum, saya harapkan video ini boleh menjadi satu video yang meyakinkan anda untuk memulakan rutin sebelah malam. Walaupun ringkas pun tak apa, tapi adakan rutin sebelah malam yang membantu kulit anda untuk menjadi lebih baik lagi. So, kenapa perlu ada rutin sebelah malam yang bagus? So, memperkenalkan satu istilah yang anda wajib tahu mulai sekarang, iaitu satu istilah yang dipanggil sebagai circadian rhythm. Circadian rhythm. Yes, ataupun dalam bahasa Melayu dia, kita melayukan dia, nama dia ritma circadian. So ritma circadian dia macam ni. Kalau badan kita ni kan dalam tempoh 24 jam akan ada berlaku proses ataupun perubahan. Ya, perubahan tu satu bentuk proses lah ya. Dari sudut fizikal, dari sudut mental, dari sudut tingkah laku yang mempengaruhi bukan saja luaran kita, aktiviti kita ni, dan mempengaruhi juga perkara yang berlaku di dalam badan kita. So, proses ini mengambil tempoh 24 jam. Saya ambil contoh yang paling senang. Pukul berapa bangun pagi? So kalau kita ada circadian rhythm, biasanya badan kita ni akan terjaga pada waktu yang biasa kita terjaga. Contoh 6 in the morning, pukul 6 memang automatik buka mata dah sedar dah pukul 6 tu. Nak tidur balik ke, nak bangun terus ke, itu terpulang. But the rhythm has identified that 6 AM kita bangun. Sama juga dengan waktu tidur. Our circadian rhythm badan kita ni juga identify yang pada sebelah malam, pada jam tertentu kita dah mula mengantuk. Katalah paling lambat pukul 10.30, kita dah memang tak tahan mata dah sebab circadian rhythm kita pada pukul 10.30 tu nak tidur. Dah nak tidur dah, dia nak lelap dah. So kita akan menguap, kita akan rasa macam dah tak boleh nak terima apa-apa dah ya. We want to lay down and rest. So different people they have different circadian rhythm lah. Tak semestinya orang tu mesti kena tidur pukul 10.30, kena bangun pukul 6. So tengoklah kan. Jadi circadian rhythm ni bukan satu benda yang kita panggil diada-adakan tau. Secara saintifiknya memang berlaku. Tadi kita bincang ritma circadian kan. Ritma circadian atau circadian rhythm ni sebenarnya dikawal oleh satu master clock yang terletak di otak. So, dah ada satu bahagian dekat otak kita iaitu nama dia hypothalamus. Hypothalamus, yang mana di dalam hypothalamus ni ada satu jenis nukleus yang special. Nama dia suprachiasmatic nucleus, SCN. SCN ni pula di dalamnya terkandung 20,000 sel saraf yang bertujuan mengawal aktiviti tubuh dengan menghantar isyarat-isyarat tertentu. Yes, this is real. This is basically happening in your brain right now. Contohnya kita dah set kan kat otak tu, setiap hari Rabu dengan Ahad, Glowy akan keluarkan video baru pukul 9. Itu ritma circadian tu. Kita dah, isyarat itu telah dihantar. Cukup hari Rabu je, pukul 9 je kita macam video baru Glowy. Macam tu ya. Jadi kalau kita faham tentang SCN ni tadi, suprachiasmatic nucleus ni, kalau dia boleh mengawal tubuh badan kita ya, dengan menghantar isyarat-isyarat untuk dilakukan oleh aktiviti oleh tubuh, dia juga sebenarnya secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktiviti yang berlaku pada kulit. Ada banyak aktiviti yang berlaku pada kulit. Penghasilan sebum, pengawalan suhu kulit, pH kulit, penjanaan sel kulit, kedutan, kerutan,
fine lines, and also penghasilan melanin, proses TEWL, ya. Semua perkara ini sebenarnya ya dipengaruhi oleh ritma circadian itu tadi. So kita nak tahu spesifik dalam video ini adalah ritma circadian pada sebelah malam yang menyebabkan saya menggalakkan anda untuk mempunyai rutin sebelah malam yang bagus. Pada waktu malam, disebabkan tadi saya sebut tentang ritma circadian ni kan. Ritma circadian kita ni mengesan bahawa kulit kita dalam keadaan berehat. Berehat ni bukanlah macam kulit tu tengah macam duduk-duduk kat sofa, goyang-goyang kaki macam tu. Jangan bayangkan macam tu pula. So maknanya bila sebelah malam kan kita tak keluar rumah, kita stay mostly inside the house, dalam bangunan, dalam building. So kulit kita tidak menerima asakan. Asakan daripada persekitaran. Kulit kita tak terima pancaran sinar ultra ungu. Kulit kita tak menerima suhu yang berbeza-beza. Maklumlah kalau siang hari kita keluar rumah kan, kita keluar panas, masuk bulan balik sejuk, keluar balik mungkin suhu berbeza-beza ni, kulit kita ni memang boleh kesan tau. Dia bukan mungkin, memang boleh kesan. Kemudian kulit kita juga tak mengalami serangan daripada persekitaran ataupun pencemaran, contohnya debu, asap, all those bad smell, all those things yang partikel yang kulit kita tak perlukan. So oleh sebab itu, bila kulit kita ni mengesan setiap malam dalam tempoh cycle 24 jam tu, setiap malam dia sedang berehat. Macam tu lah ritma circadian tu. Ritma circadian tu dia tak boleh bercakap. Ya, saya yang membayangkan dia bercakap ya. Sedang berehat, dia tak terima segala serangan itu. Maka ketika inilah dia menjalankan kerja-kerja untuk berehat daripada pencemaran dan mula memulihkan kulit. Perkara pertama dia nak laku, kita bantu kulit untuk lakukan pemulihan ni. Kalau kita dah tahu sebelah malam tu kulit tu berehat, ya, tak terima pencemaran, kita bantu dia lakukan pemulihan dengan lebih baik dengan cara membersihkan terlebih dahulu segala debu, asap, pencemaran, segala saki-baki yang kita dapat daripada partikel sebelah pagi itu tadi, daripada permukaan kulit kita. Kita bersihkan dulu. So I am so excited to share with you one product yang mana menurut kepercayaan asal saya sangat tak percaya kepada produk yang berbentuk 2-in-1, 3-in-1 tau. Saya kopi pun saya 3-in-1 tu kurang sikit lah, kalau terdesak minumlah juga, tapi apatah lagi skincare, sebab saya rasa macam we need to do it step by step. But I would like to introduce to you one cleanser that you can remove kekotoran yang berasaskan minyak dan kekotoran yang berasaskan air, ya, like sweat, like habuk. Yang minyak ni macam wax, your extra sebum, all those things that stick di muka macam makeup kan. Dengan hanya satu produk sahaja, iaitu kena buat dekat bunyi, ya, iaitu Purifying Flower Oil Foam. Ya Allah, best oil cleanser ini. Mula-mula saya macam sangsi. Seriously, kenapa? Dia adalah satu oil cleanser sebenarnya. So kalau kita press, dia ada texture oil, and then we rub it to your face. First I do it without the water. Saya rasa agak kesat, saya tambah sikit air. Dia rasa macam okey, berbuih, ya, berbuih dah, dan dia boleh tanggalkan solekan-solekan saya. So I wear lipstick, eyeshadow, eyebrow, all these thing yang liner, eyeliner, semua ditanggalkan dengan baik. Kemudian saya tambah lebih banyak air and started to become foam, and that foam cleanse away the extra ataupun remaining residue on my face. Tak menyebabkan muka kering pada pengalaman saya yang sejak akhir-akhir ini mudah kering juga muka, dan bahan-bahannya di dalamnya memang boleh membersihkan wajah dengan mendalam. My feeling towards this product adalah dia menyelesaikan masalah memerlukan dua cleanser. That is what good about it. Dan untuk pengetahuan anda, produk ini telah terjual sebanyak 22 juta botol di Korea. There you go. Yeah, I'm joining the 22 juta tu. I am starting to become the fan of this product. Perkara kedua yang menarik tentang ritma circadian pada sebelah malam kan. Ritma circadian ni menyebabkan pada sebelah malam kulit kita mengalami kitaran sel kulit yang lebih tinggi. Dikatakan 30 kali ganda lebih tinggi pada sebelah malam berbanding pada sebelah tengah hari. Ini kitaran sel kulit tau, dekat bahagian epidermis tu. So apa yang berlaku juga adalah pada sebelah malam kita punya sel tadi, SCN ni, suprachiasmatic nucleus tu, SCN tu, dia juga menghasilkan hormon melatonin,
hormon melatonin ini menggalakkan pula penghasilan enzim antioksidan yang bertujuan untuk repair balik sel-sel kulit yang rosak akibat sinaran ultra ungu dan juga repair balik DNA yang rosak kerana sebelah pagi banyak benda menyerang kulit kita kan. Jadi sangat digalakkan, amat digalakkan untuk kita memakai sesuatu yang membantu proses ini. Tapi maklumlah, semakin bertambah usia kita, hormon melatonin ni dia makin berkurang lah. Ya, dan enzim yang dihasilkan, antioksidan yang dihasilkan juga of course makin berkurang bila hormon ini berkurang. Ini faktor penuaan. Jadi sangatlah digalakkan untuk kita menggantikan enzim antioksidan ni dengan cara menggunakan sesuatu yang boleh menggalakkan penghasilan antioksidan. I would like to share with you this one. Saya pun first time pakai produk ini. Ini adalah melatonin liposome 5%. So dikatakan bahawa ada kajian menunjukkan kalau kita pakai melatonin liposome ini secara topikal pada waktu malam, dia boleh pulihkan kerosakan kulit, dia boleh bina pertahanan kulit yang lebih baik, dan kulit kita akan jadi lebih kuat untuk menentang esok paginya ada benda nak dilawan tu, sinar UV, pencemaran tu, kulit kita akan jadi lebih bersedia sebab kerosakan dah dipulihkan, jadi esok tu lebih bersedia untuk melawan segala perkara-perkara yang perlu dilawan pada waktu siang. So this one disebut di dalam produk ini dia ada 50,000 ppm parts per million melatonin liposome, and I think from my personal experience of using it, dia tidak tebal, that's a good thing, cepat diserap. Botol kecil, ingatkan eye cream pada mula-mulanya dan dia juga ada sifat mencerahkan kulit dan juga menyebabkan kulit yang lesu, letih tu jadi bermaya kembali. That is a good thing about melatonin liposome ini. Baik, perkara yang berlaku pada sebelah malam juga yang menariknya adalah sebenarnya kan pada sebelah malam kulit kita mengalami kehilangan kelembapan dan juga suhu kulit kita semakin meningkat. Kena faham yang itu. Pada sebelah siang sebenarnya kulit kita lebih cenderung menghasilkan minyak. Untuk melembabkan kulit dan membentuk barrier pada kulit sebab kita nak menghadapi hari-hari itu. Tetapi pada sebelah malam, minyak ni makin lama makin berkuranglah. Bila menjelang malam tu penghasilan minyak ni akan menurun. Jadi bila penghasilan minyak menurun, TEWL akan mula meningkat sebab tidak ada lagi barrier yang mempertahankan daripada kelembapan tu tersejat keluar. So pada ketika ini kita boleh katakan kita punya skin barrier tu lebih lemah. So sebelah malam skin barrier kita lebih lemah berbanding pada sebelah pagi. Jadi pada sebelah malam juga kulit kita ni dia meningkat suhu dia. Jadi menyebabkan kulit jadi lebih acidic. So situasi ini menyebabkan kulit jadi mudah kering dan lebih mudah berlaku iritasi. Jadi sebab tu saya larang tahu orang macam biarkan kulit dia togel dia sebelah malam. Actually your skin need a lot of care, love at night as well. So satu perkara yang bagus untuk kita lakukan dalam situasi begini adalah menggunakan pelembab yang khusus pada sebelah malam. Sebab itu kalau anda perasan, banyak pelembab pada sebelah malam dia punya texture is slightly thicker. Dia lebih tebal kerana nak mengelakkan daripada transepidermal loss, water loss ni, TEWL ni berlaku dengan banyak. Kita tak nak. Pada masa yang sama kita tetap nak juga pelembab sebelah malam ni melembabkan kulit lah. Selain daripada dia tadi mempunyai tekstur yang membentuk skin barrier, membantu skin barrier agar menjadi lebih kuat kembali pada sebelah malam. So for that reason, I love to share with you this something that I use from Max Clinic ni. This is Pro Edition, nama dia Pro tau. Hydro Firming Gel Cream. Tekstur dia gel ke arah krim. Macam nak cerita tu. Dia macam tu. Dan when I use this, one thing I figured out is that dia membentuk satu lapisan yang seakan macam menggunakan sleeping mask. It's not lotion like. Jadi tak perlu guna dengan banyak. Sapu pada keseluruhan wajah dengan rata. Anda akan bangun esok rasa macam buat slugging gitu. Kan esok bangun macam rasa kulit sangat-sangat lembut macam tu. So this is something that you want to use bagi saya kan sebelum tidur. Sebelum tidur baru pakai. Jangan macam kenapa tak nak awal sangat pakai. It has some sticky feeling tapi not in a bad way, you know. And that sticky feeling is actually because of the texture yang membentuk lapisan bila kita pakai di atas kulit.
Satu proses yang berulang-ulang berlaku pada sebelah malam pada kulit kita disebabkan oleh circadian rhythm yang tadi kita bincangkan itu juga adalah pada sebelah malam kadar penyerapan kulit kita juga meningkat. Ini disebabkan oleh tadi yang poin sebelum ini yang saya sebut tu, kita punya skin barrier tu dia macam loose sikit pada sebelah malam. Dia tidak bukanlah dia rosak, dia tidak sehebat sebelah pagi yang mana dia perlu mempertahankan kulit daripada semua serangan. So bila mana it is not as barrier yang strong as in the morning, apa yang berlaku adalah apa-apa yang kita pakai pada kulit kita boleh menyerap lebih jauh ke dalam kulit, ya. Jadi kalau kita pakai bahan aktif yang bertujuan untuk merawat kulit, that ingredient, bahan itu boleh menyerap lebih jauh ke dalam kulit dan membantu untuk merawat apa-apa masalah di dalam kulit seperti kesan akibat sinar UV, radikal bebas, serangan radikal bebas sebelah pagi. So all of this boleh di-tackle dengan menggunakan bahan aktif, dan bahan aktif itu juga dibantu kerana struktur kulit yang tadinya is a bit loose. Bukan loose yang tak baik, dia memang sifat dia, itu dia punya rhythm, circadian rhythm. Jadi sangat penting dan malahan digalakkan untuk menggunakan bahan-bahan yang bersifat antioksidan pada sebelah malam. Antara bahan yang saya nak recommend anda pakai pada sebelah malam adalah something that contain propolis. Kerana propolis yang best dia kan, sebenarnya ramai orang tak tahu, tapi propolis ni ada banyak manfaat. Selain daripada sifat propolis ni, dia antioksidan, dia melembabkan, dia juga bersifat antibakteria, anti radang, antiviral, anti kulat. Memang banyak anti dia tu, memang banyak. Pada masa yang sama, untuk digunakan ke atas kulit berjerawat, dia selamat. Dia sangat bagus. So one of these serum atau ampule lah, kita panggil benda ni ampule. Ampule ni kategori serum juga, produk merawat juga. Yang sangat bagus, this is propolis barrier ampule. Dia mengandungi propolis yang menggunakan manuka honey. Manuka honey tak murah ya, manuka honey ya. Madu yang berkualiti tinggi dan kelebihan dia dapat menyembuhkan luka, wound healing, dapat melembabkan kulit, dapat melegakan kulit, dapat menegangkan kulit, dapat menganjalkan kulit. Malah nak cakap, memang banyak kelebihan dia, rugi kalau tak pakai. So this one, tengok besar tak botol. First time saya jumpa ampules yang begini besar, dah menghampiri tapak tangan dah ni ya. Dan saya nak highlight sekali lagi ya, bila kita sebut tentang penggunaan produk-produk sebegini, sebenarnya kita nak bantu pulihkan kulit sekaligus pada masa yang sama mengiringi sifat kulit yang diakibatkan oleh ritma circadian tu tadi. So it is one good thing to understand the science of human body, supaya apa yang kita pakai bukan sekadar kita suka-suka je nak pakai. Dia juga mengiringi, selari dengan keperluan dan sifat semula jadi kulit. Itu penting. So kalau anda mempunyai kulit yang mana tak konsisten lagi penggunaan dia, go back and understand how your skin works within that 24 hours. Ya, kena tahu siang tu macam mana, malam tu macam mana, tidur pukul berapa. All of this adalah sesuatu yang akan mempengaruhi circadian rhythm anda dan akan mempengaruhi cara anda memilih produk, memilih bahan untuk tujuan menjaga kulit. Dan paling penting sekali, jangan lupa ya, circadian rhythm ni sangat dipengaruhi oleh tidur. Jangan sama sekali abaikan kualiti tidur, dan kualiti tidur juga sangat mempengaruhi kulit. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.